Salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu, Cikgu Teh Bigwe, berasal dari Penang Free School. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk 5.1 Institusi Kewangan dan Institusi Kewangan di Malaysia. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut: mentakrifkan institusi kewangan, mengenal pasti jenis institusi kewangan, menghuraikan fungsi dan peranan institusi kewangan, memerihalkan profil dan perkembangan institusi kewangan. Definisi institusi kewangan: institusi berlesen menjalankan aktiviti mengumpulkan dana daripada orang ramai atau institusi lain dan meminjamkan dana kepada pihak yang memerlukannya. Tabungan dibayar, faedah atau dividen sebagai pulangan. Institusi kewangan dilihat dari dua segi, iaitu institusi kewangan yang terdiri daripada institusi perbankan dan institusi kewangan bukan perbankan, termasuk pasaran saham dan institusi kewangan di Malaysia, iaitu mengkaji profil dan perkembangan institusi kewangan. Jenis institusi kewangan terdiri daripada institusi perbankan dan institusi kewangan bukan perbankan. Institusi perbankan terdiri daripada bank perdagangan, bank Islam, bank pelaburan atau bank saudagar. Institusi kewangan bukan bank ialah institusi kewangan pembangunan, kumpulan wang simpanan dan pensyen, syarikat insurans dan takaful dan pasaran saham. Semua institusi kewangan dikawal oleh Bank Pusat. Apa pula fungsi dan peranan institusi kewangan? Marilah kita lihat fungsi institusi kewangan dahulu. Pertama, sebagai perantara kewangan. Menanggung liability ke atas dana yang dikumpulkan dari pasaran kewangan dengan meminjamkan dana tersebut dalam terma dan syarat yang berbeza kepada unit institusi yang lain. Mengumpulkan wang daripada masyarakat dan firma yang mempunyai lebihan wang dan meminjamkan wang tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Contoh bank perdagangan dan KWSP. Fungsi kedua ialah penyerakan dan perkongsian risiko. Penyerakan risiko bermaksud menyebarkan sesuatu risiko agar kerugian yang dialami dapat diminimumkan, manakala perkongsian risiko pula bermaksud berkongsi bebanan kerugian dengan sekumpulan orang atau institusi yang menghadapi risiko yang sama, contohnya syarikat insurans. Peranan institusi kewangan ialah yang pertama, menggalakkan pertumbuhan ekonomi, iaitu menggalakkan pelaburan dengan menyediakan dan menyalurkan dana untuk membiayai projek-projek pelaburan sektor swasta dan awam. Pelaburan akan meningkatkan guna tenaga yang akan menyebabkan keluaran negara meningkat. Ekonomi akan bertumbuh kerana permintaan agregat meningkat dan menyebabkan pendapatan negara meningkat. Kedua, membiayai kos menjalankan perniagaan. Bank perdagangan memberi pinjaman kepada unit-unit perniagaan sebagai modal untuk memulakan perniagaan dan modal kerja. Pasaran saham membolehkan syarikat berhad untuk mengumpulkan lebih banyak modal untuk mengembangkan perniagaan syarikat. Mari kita lihat subtopik 5.2, iaitu institusi kewangan di Malaysia, profil dan perkembangan institusi kewangan di Malaysia. A. Bank Pusat. Bank Pusat iaitu Bank Negara Malaysia milik kerajaan untuk mentadbir institusi kewangan kerajaan dan mengawal keseluruhan sistem kewangan negara. Fungsi utama Bank Perdagangan Malaysia ialah: yang pertama, menggalakkan kestabilan kewangan dan membangunkan struktur kewangan yang kukuh. Kedua, bertindak sebagai juru bank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Ketiga, mengeluarkan mata wang dan menyimpan reserve, melindungi mata wang Malaysia. Dan keempat dan terakhir, mempengaruhi keadaan pemberian kredit untuk manfaat negara. Mari kita beralih ke Bank Perdagangan. Ia dikawal oleh Bank Negara Malaysia, bank yang paling banyak dan paling penting yang dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
Terdapat dua jenis skim perbankan, iaitu skim perbankan konvensional dan skim perbankan Islam. Fungsi utama bank perdagangan iaitu: pertama, menerima deposit dalam bentuk deposit semasa, deposit tabungan dan deposit tetap. Kedua, memberi pinjaman melalui akaun semasa, kemudahan overdraft, mendiskaunkan bil-bil pertukaran, pinjaman sewa beli dan pinjaman bercagaran. Ketiga, mempermudah urusan penerimaan dan pembayaran wang melalui cek serta perintah kepada bank seperti perintah sedia ada, debit langsung, pindahan kredit, kad kredit dan mesin juruwang elektrik yang dikenali ATM. Keempat, mengurus pertukaran mata wang asing. Kelima, menyediakan perkhidmatan lain seperti peti simpanan keselamatan, khidmat nasihat kewangan, menjual cek kembara kepada orang ramai. Perbankan Islam di Malaysia terdiri daripada Bank Islam Malaysia Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1983, Bank Muamalat Malaysia Berhad pada tahun 1999. Bank Islam ini berlandaskan hukum Islam iaitu hukum syariah. Prinsip perbankan Islam utama ialah penanggungan risiko secara bersama dan perkongsian keuntungan antara pihak yang terlibat serta keadilan bagi semua pihak. Terdapat 6 jenis prinsip perbankan Islam iaitu: pertama, wadiah, iaitu deposit semasa dan deposit tabungan. Kedua, mudarabah, iaitu perkongsian keuntungan. Untung dikongsi bersama tetapi rugi dikongsi oleh pemegang akaun pelaburan. Ketiga, musyarakah, iaitu konsep menjalankan perniagaan secara usaha sama atau perkongsian, keuntungan atau kerugian dikongsi bersama. Keempat, ijarah, iaitu konsep pemajakan atau penyewaan. Kelima, bai bitaman ajil, iaitu konsep jual beli yang melibatkan bayaran tertangguh atau bayaran ansuran bulanan. Keenam, bai at-takjiri, iaitu konsep pemindahan hak milik harta yang disewa. Bank pelaburan ialah institusi perbankan yang menyediakan pelbagai produk perkhidmatan borong perbankan kepada syarikat korporat, pertubuhan dan perbadanan serta pembrokeran produk-produk pasaran modal dan pengurusan aset. Fungsi utama bank pelaburan ialah: pertama, menyediakan khidmat nasihat korporat iaitu penswastaan, membantu pengambil alihan atau penggabungan syarikat berhad. Kedua, memberi pinjaman bersindiket iaitu gabungan pinjaman beberapa bank dan institusi kewangan lain untuk membiayai projek mega syarikat-syarikat berhad. Ketiga, menggerakkan dana penyimpan besar melalui pelaburan dalam pasaran saham. Keempat, menanggung jaminan terbitan saham baru untuk meluaskan bidang perniagaan syarikat-syarikat berhad. Kelima, menjalankan aktiviti pembrokeran produk-produk pasaran saham. Keenam, menjalankan perniagaan pengurusan dana dan unit amanah. Institusi Kewangan Pembangunan IKP ditubuhkan oleh kerajaan untuk menggalakkan pembangunan sektor keutamaan tertentu yang dikenal pasti dan subsektor ekonomi seperti pertanian, pembangunan, infrastruktur dan perdagangan antarabangsa. IKP pakar dalam penyediaan pembiayaan jangka sederhana dan jangka panjang projek-projek yang memungkin menanggung risiko pasaran yang tinggi. Bank perusahaan kecil dan sederhana iaitu Bank SME menyediakan kemudahan pembiayaan dan khidmat nasihat untuk PKS yang terlibat dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pembinaan. Bank Pembangunan Malaysia Berhad iaitu BPMP menyediakan kemudahan kredit jangka sederhana dan jangka panjang untuk membiayai projek-projek infrastruktur, maritim, industri yang berintensifkan modal dan teknologi tinggi dalam sektor pembuatan. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad iaitu Bank Rakyat
Sebuah bank koperasi untuk menjaga kebajikan ahli dengan menyediakan kemudahan pembiayaan serta menerima deposit tetap dan deposit tabungan daripada ahli dan bukan ahli. Export-Import Bank of Malaysia Berhad, Exim Bank, yang menyediakan kemudahan kredit untuk membiayai perbelanjaan ekspor dan import barang dan perkhidmatan serta projek luar negara dengan tumpuan diberikan kepada pasaran baharu. Bank Simpanan Nasional iaitu BSN memfokus pada perbankan runcit dan pembiayaan perseorangan terutama pengusaha PKS. Menyokong objektif pembiayaan inklusif dengan menyediakan pembiayaan mikro dan perkhidmatan ejen perbankan. Menerima deposit tetap dan deposit tabungan daripada orang ramai. Agrobank, Bank Pertanian Malaysia, menyediakan kemudahan pinjaman, pendahuluan dan kredit bagi tujuan membangunkan sektor pertanian dan perniagaan berkaitan dengan pertanian. Menerima deposit tabungan dan deposit tetap daripada orang ramai. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja iaitu KWSP. Upah atau gaji bulanan RM5,000 dan ke bawah, caruman pekerja 11%, caruman majikan 13%. Manakala upah atau gaji bulanan RM5,000 dan ke atas, caruman pekerja 11%, caruman majikan 12%. Fungsi utama KWSP ialah menjaga keselamatan sosial pesara, menjaga kebajikan ahli KWSP dan keluarganya, membiayai kos membeli rumah, membiayai kos perubatan, memperoleh dividen, menjadi sumber pinjaman utama kepada kerajaan. Syarikat insurans terdiri dari syarikat insurans konvensional dan syarikat takaful. Syarikat insurans konvensional terdiri dari insurans hayat atau nyawa dan insurans am. Syarikat takaful berasaskan prinsip syariah yang terdiri dari takaful keluarga dan takaful am. Bursa Malaysia mempunyai fungsi utama iaitu membenarkan syarikat-syarikat yang disenaraikan menjual saham mereka kepada orang ramai untuk mengumpulkan atau membesarkan modal perniagaan. Membenarkan orang ramai yang berkemampuan untuk menjadi pemegang saham kepada syarikat-syarikat berhad yang tersenarai. Beralih ke latihan. Berbantukan contoh, terangkan 2 fungsi institusi kewangan. 6 markah. Soalan ini adalah soalan STPM 2015 ulangan yang merupakan soalan 25. Inilah jawapannya. Sebagai perantara kewangan iaitu menerima deposit daripada unit yang mempunyai lebihan dana dan memberi pinjaman kepada unit yang mengalami kekurangan dana. Contohnya, Bank Perdagangan menerima deposit daripada orang ramai dan memberi pinjaman kepada individu yang layak. Sebagai penyerakan risiko iaitu menyalurkan pelbagai bentuk pinjaman seperti pinjaman perniagaan ke atas pelaburan dan pinjaman individu. Keadaan ini akan menyerakkan risiko pinjaman. Contoh, Bank Perdagangan memberi pinjaman overdraft, pinjaman individu dan mendiskaunkan bil pertukaran. Perkongsian risiko ialah menerima dana dalam bentuk premium daripada pemegang polisi insurans dan membayar pampasan sebagai jaminan perlindungan kewangan sekiranya risiko yang diinsuranskan berlaku. Contohnya, syarikat insurans membayar pampasan kepada pemegang polisi yang mengalami kemalangan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!